أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pagi yang penuh keberkatan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Allah beri kita kesempatan umur menikmati kehidupan dunia yang fana ini, samping kita melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memberi kekuatan pada kita semua, sentiasa beramal melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seringkas pagi ini, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, kita akan baca dua hadis. Yang pertama, hadis berkenaan hindari doa orang yang dizalimi. Ni nak dekat pilihan raya ni, sesuai lah kita baca hadis ni. Esok nak penamaan calon kan, supaya orang yang bersedia bertanding tu dia kena faham doa, dia kena faham hadis ni. Jangan seronok nak bertanding dia tak tahu apa kesan dah menjadi wakil rakyat ataupun dah menjadi ketua ataupun menjadi orang yang diamanahkan untuk menjaga maslahah ataupun kebajikan rakyat. Saya nak tanya tuan-tuan di belakang sana, clear tak speaker masjid ni? Clear? Okey. Datuk Zakaria, Datuk Habib boleh? Okey, clear. Okey, sound luar okey. Baik. Belakang okey, belakang. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke negeri Yaman untuk menjadi amir dan qadi. Siapa Muadz ni? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi utus Muadz, Nabi kata Muadz pergi ke Yaman, tengok ataupun jadilah ketua di sana, tengok
apa kehendak masyarakat, khususnya kehendak rakyat. Maksudnya Nabi utuskan Mu'adh jadi ketua di sana. Dia macam mungkin Perdana Menteri, mungkin menteri kan, pengutusan seorang khalifah, seorang amir. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, maksudnya Nabi pesan kepada Mu'adh. Saya saja nak psycho kita semualah, yang saya tahu tuan-tuan kempen politik apa semua kan. Ini kena ingatkan ahli politik. Besok nak pernah manjalun ni. Pesan pada ahli politik, kawan-kawan kita yang bertanding ni. Kena pesan. Jangan seronok je. Udah menang, hilang. Saya bukan orang politik, saya orang kerajaan. Pesan. Ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Kena pesan. Kawan-kawan kita mana bertanding kena pesan. Nabi pesan kepada Mu'adh. Siapa Nabi ni? Manusia yang hebat, dijanjikan syurga, tidak melakukan dosa. Siapa Mu'adh? Sahabat Nabi, dah tentu dijanjikan syurga. Orang yang adil, sahabat ni. Apa pesan Nabi SAW kepada Mu'adh? Seorang manusia yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW pesan kepada Mu'adh, sahabat Nabi. Apa pesanan dia? Wahai Mu'adh, ittaqi da'watal mazlum. Kamu kena sentiasa menghindari diri kamu dari doa orang yang dizalimi. Itu pesan Nabi kepada Mu'adh. Wahai Mu'adh, kamu dah jadi pemimpin di Yaman nanti, kamu pastikan kamu tidak didoakan oleh orang yang dizalimi. Maksudnya, kamu jangan menzalimi orang. Dan kamu kena pastikan di bawah pimpinan kamu tidak dizalimi. Nabi pesan kepada Mu'adh. Sebab apa? Maka sesungguhnya tidak ada hijab di antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, takut dengan hadis ni. Tengok huraian sikit, nanti kita akan huraikan. Allah Ta'ala dengan hikmahnya menciptakan manusia dalam pelbagai keadaan, tingkatan kehidupan dan pekerjaan. Allah jadikan kita ni bermacam-macam tanggungjawab. Saya ada tanggungjawab saya. Keseluruhan Masjid Sultan Nazlan Shah ni tanggungjawab saya. Tuan-tuan kalau banyak komplain kat saya pun, saya kena terima jugalah. Ustaz, imam tak datang pagi tadi. Ya baik, saya minta maaf. Biasalah imam kadang-kadang terlepas juga. Makmum kadang-kadang terlepas tak? Manusia. Ustaz, sekian. Imam saya, sekian. Saya terima. Baik, itu tanggungjawab saya. Mula daripada pagar masuk sampai pagar keluar, keseluruhan kawasan masjid ni, apa saja bawah tanggungjawab saya. Saya kena tahu dan saya kena ambil maklum. Dulu masa Datuk Habib Mansur menjadi SS Negeri Perak, dia bertanggungjawab satu Negeri Perak. Tanya Datuk Habib. Datuk Dr. Zakaria pun bertanggungjawab khusus pada unit di KPJ. Semua tuan-tuan ni ada tanggungjawab masing-masing. Allah jadikan kita pelbagai kemahiran yang ada dipertanggungjawabkan. Kita wajib menggalas amanah dan tanggungjawab kita ni sebaik mungkin. Tanggungjawab sebab Allah sebut dalam Quran, function, tujuan utama Allah jadikan manusia tak lain tak bukan ialah khalifah. Apa function khalifah? Besar. Tanggungjawab. Walaupun kita belum kahwin sebagai seorang yang bujang
pun ada tanggungjawab kita sebagai seorang yang bujang. Antaranya persiapkan diri untuk masyarakat. Ni adik-adik yang belajar ni, tak ada tanggungjawab apa. Ada tanggungjawab diri, belajar elok-elok, kemudian persiapkan diri apa yang kita nak bagi kepada masyarakat. Semua orang ada amanah dan tanggungjawab masing-masing. Saya bagi contoh peniaga. Saya pernah hadir kursus, tapi anjuran tu anjuran Al-Arqam. Tapi seronok juga daripada segi ekonomi. Kata menjadi tanggungjawab kepada kami supaya sentiasa buka kedai awal. Kalau pagi tu sarapan pagi mesti buka awal. Jangan menyebabkan jemaah ataupun pelanggan ni terdetik dalam hati, nak berniaga, buatlah cara nak berniaga. Kalau tak nak berniaga, tutup je kedai. Kalau terdetik begitu sekalipun, di sisi mereka tidak ada keberkatan dalam perniagaan. Oh, sampai tak macam itu. Maksudnya apa? Kalau nak tutup kedai, kena maklum, supaya bila orang datang, lah tutup kedai, tak khabar pun. Itu pun tak boleh. Nak ceritanya, tanggungjawab kita, kalau dah sedia buka kedai, tanggungjawab kita kepada pelanggan, itu kena jaga. Tapi ramai orang tak faham bab ni, kan? Dah orang tak datang kedai, kenapa tak pergi? Asyik tutup je, orang cari kedai lain. Ada peranan dan tanggungjawab. Baik. Oleh sebab itu, siapa yang kuat hendaklah membantu yang lemah, dan yang kaya hendaklah membantu yang miskin. Orang yang kuat, orang yang hebat kena bantu orang yang naif, orang yang lemah kena bantu. Orang yang kaya kena bantu yang miskin. Allah kurniakan rezeki yang lebih, dikeluarkan rezeki yang Allah berikan pada dia, Allah tumpangkan pada dia, bantu orang yang susah. Manakala yang pandai hendaklah membantu yang jahil. Ini agak susah sikit lah. Nak bantu yang jahil ni memang susah. Ada satu kes di bawah masjid. Biasalah di bawah ni, kalau sembahyang, dia tenggelam arah. Tu tenggelam arah. Dia tak tahu mana arah kiblat. Jadi ada satu makcik ni berlari panggil saya, "Ustaz, tolong saya Ustaz." Saya kata, "Kenapa makcik?" "Ada orang tu sembahyang, dia membelakangkan kiblat, dia ngadap ke sana. Dia ingat sana depan, tapi di bawah. Tapi dia perempuan Ustaz, saya nak tegur." Mesti kata, "Tegur je lah." Saya tak berani nak tegur." Kena tegur. Tegur dia jauh. "Cik, salah kiblat." Nak setegur benda ini pun kadang-kadang susah kita nak tegur, kan? Saya semalam ceramah Maulid Rasul di Tawas semalam, berkenaan dengan kehebatan Nabi SAW. Sajalah saya cerita, mungkin tuan-tuan ada dengar. Kenapa Nabi ni hebat? Allah beri Nabi wahyu, ilmu, Nabi sampaikan kepada ummah. Nabi perbetulkan ummah yang dalam kezaliman, mereka dapat hidayah. Ini satu benda yang amat berharga bagi seorang pendakwah, dan orang akan sebut kehebatan dia dalam bab berdakwah. Antaranya daripada kegelapan jahiliah tu kepada cahaya Islam. Ingat, senang nak ubah. Bapak-bapak saudara yang dah beramal khurafat lama dah, kayanya mereka disebabkan rampasan harta, dijualnya ibu-ibu tunggal. Nak cerita kekayaan yang dimiliki oleh pembesar Quraisy, antaranya bapa saudara Nabi Abu Lahab ni, adalah hasil daripada dia melakukan kezaliman kepada orang yang lemah. Nabi nak ubah supaya jangan makan harta anak yatim, jangan makan harta orang tanpa hak, zina itu haram. Kesemuanya ini akan membantutkan bisnes Abu Lahab dan pembesar-pembesar Quraisy yang memonopoli ketika itu. Ingat, senang nak ubah, susah. Sama juga macam kita dalam keluarga. Kita tahu sedikit ilmu agama,
nak betulkan dalam ahli keluarga kita berkenaan dengan adat-adat yang tak semestinya kena buat. Asal doa selamat, pulut kuning, telur rebus, beroteh, pisang. Kalau tak buat, tak sah doa selamat. Dulu begitu. Mesti pulut kuning. Kan? Dia tak tahu makan pulut kuning tu bahana angin. Kan? Adat-adat bersalaman keluarga, contoh. Kita dah biasa bersalam dengan adik ipar, kakak ipar, anak-anak saudara ipar, semualah. Anak-anak saudara sepupu, sepupu-sepupu, salam lah, tu mak saudara kamu juga. Padahalnya tak boleh bersalam, boleh berkahwin. Kan? Macam mana nak ubah tradisi adat keluarga kita yang rapat bersalam dengan semua orang kepada minta maaf, kita tak boleh bersalam. Sebab apa? Kita bukan mahram. Kalau mahram boleh bersalam, boleh bercium. Kalau bukan mahram tak boleh. Macam mana nak ubah? Susah. Ulama fiqh ada bahas bab ni. Kalau perempuan ulur tangan kan, macam mana nak buat? Kalau kita tak nak dia malu, sebagai contoh. Sebab orang tak faham bab ni. Macam mana nak ubah? Susah. Itu nak cerita sikit bab kebaikan ataupun satu ilmu, nak beritahu pada orang jahil, memang susah. Tapi ini adalah tanggungjawab kita. Ada ilmu, kena kongsi. Seperti Nabi SAW, Allah kurniakan ilmu, Nabi kongsi. Maka janganlah golongan yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan menindas golongan yang lemah. Pemimpin-pemimpin khususnya bila ada kuasa, jangan menindas, jangan abaikan orang bawah. Saya ingat satu kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi pemimpin, Sayyidina Umar ni satu tabiat dia. Dia suka berjalan malam ketika rakyat sedang tidur, dia suka berjalan masuk curug-curug kampung. Ini nasihat juga pada pemimpin-pemimpin yang ada kuasa ni. Masuk ke semua kampung. Jangan asyik pergi dewan orang ramai je. Kampung tak pergi. Nak jumpa rakyat kat dewan orang ramai. Pergilah naik motor masuk curug kampung. Besar mana kita punya bawah jajahan parlimen, pergi. Kenal dengan orang kampung. Ini bukan kempen politik. Ini nak bagi nasihat pada orang politik. Saya bukan orang politik. Imam tak boleh politik. Kalau imam politik, bila imam pergi belah sini, yang belah sana tak nak kawan dengan imam. Kalau imam pergi belah sana, belah sini tak nak kawan dengan imam. Kami bincang sama kami. So, jangan. Imam ni fungsinya menyatukan ummah kan. So, tak boleh lah. Kena free. Tapi pangkah, adalah pangkah siapa kan. Tapi nak cerita, tak boleh, tak sesuai. Seorang ustaz, seorang imam, seorang Bilal, dia tak sesuai, amat tak sesuai. Bagi saya lah, kalau tak dia akan berpecah. Kalau ada pun diam, jangan nak tunjuk sangat. Ini Sayyidina Umar ni, dia suka berjalan malam. Pergi ke pelusuk-pelusuk kampung di Madinah. Ada satu keluarga ni, makcik ni, dia merungut. Kita ni susah, tak ada makan, nak makan, berapa hari tak makan, macam itulah. Makcik tu merungut, barang keperluan dia dah makin habis. Sayyidina Umar pun pergi ke rumah tu, ketuk pintu. Sayyidina Umar ni, nak ceritanya, dia ni macam Perdana Menteri lah. Dia menguasai Mekah dan Madinah pada ketika itu. Besar. Khalifah. Assalamualaikum makcik. Kenapa makcik? Apa masalah makcik? Saya dengar makcik macam ada masalah. Ya, memang aku dah lama dah tak makan ni. Banyak keperluan asas di rumah aku ni dah habis. Beras tinggal sikit je. Susu, kopi cek, semua dah habis. Contohlah, barang-barang asas tak ada. Mana Umar ni? Sejak jadi pemimpin, aku tak pernah tengok dia.
Sayyidina Umar kata apa? Tak apa makcik. Dia tak tahu tu Sayyidina Umar. Tak apa makcik, saya akan dapatkan apa barang-barang yang makcik tak ada ni, saya akan ambil. Sayyidina Umar pergi ke Baitul Mal. Sayyidina Umar ambil barang-barang ni, hantar ke makcik ni. Masa nak ambil barang-barang di Baitul Mal, beras, makanan asas, macam gerobok rezeki lah. Maksud staff Sayyidina Umar. Kita tahu Sayyidina Umar ni antara sahabat Nabi yang hebat. Kalau dalam bab tamadun Islam, Sayyidina Umar ni yang menyusun atur kehebatan sebuah negara tu bawah Sayyidina Umar. Adanya menteri, adanya Baitul Mal di bawah Sayyidina Umar. Kalau kita baca tamadun Islam, memang ada kisah kehebatan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni dia pesan pada staf-staf dia, dapatkan barang-barang ni, kita nak pergi hantar rumah makcik ni. Jadi staf dia kata, antara sahabat dan tabi'in, wahai Umar, tak apa, biar kami yang hantar. Apa kata Sayyidina Umar pada staf dia? Kamu pun nak aku masuk neraka juga ke? Oh, nak cerita bahawa Sayyidina Umar pun marah dekat staf dia. Kamu pun nak aku masuk neraka juga? Maksudnya apa? Sayyidina Umar nak pergi hantar sendiri, jangan kamu yang hantar. Akhirnya Sayyidina Umar ambil barang tu, Sayyidina Umar hantar sendiri. Makcik tu menangis. Dia kata, wahai anakku, kalaulah Sayyidina Umar itu engkau, sudah tentu rakyat kita akan bahagia, makmur, sentosa dan sebagainya disebut. Dia tak tahu tu Sayyidina Umar. Biasalah orang Arab ni satu kebaikan dia, kita pun sama. Orang berbudi, kita berbahasa. Jadi dia kata pada Sayyidina Umar, wahai anakku, apa yang kamu nak daripada aku, aku akan tunaikan, sebab kamu dah tunaikan hajat aku. Sayyidina Umar kata apa? Makcik, saya minta satu je. Apa dia? Tolong tarik balik doa Sayyidina Umar masuk neraka. Itu je dia minta. Maksudnya apa? Sayyidina Umar takut disebabkan makcik ni punya doa, Sayyidina Umar masuk neraka. Saya pernah sembang dengan beberapa wakil rakyat, pemimpin YB lah. Saya sembang dengan YB, semalam pun saya sembang dengan sahabat saya. Apa syarat nak jadi YB ni? Syarat nak jadi YB yang pertama, kena tahan maki. Kalau tak tahan maki, jangan jadi YB. Jangan bertanding. Pertama. Kedua, dah jadi YB, media sosial kena hadkan. Jangan asyik main Facebook. Kenapa? Nanti kalau kita ada apa-apa statement, di bawah tu mesti ada geng-geng kutuk kita macam-macam lah. Bila kita baca tu menyebabkan kita akan down. So jangan ambil peduli. Yang ketiga, WhatsApp yang sesat datang maki hamun kita pun jangan layan. Saya kadang fikir balik, saya kaitkan dengan kisah Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar amat takut doa orang yang mendoakan dia masuk neraka. Tapi Sayyidina Umar nak hindarkan, nak selamatkan diri, Sayyidina Umar tolong makcik yang doakan dia masuk neraka. Itu juga hadis ini Nabi pesan, hindari doa orang yang dizalimi. Nabi pesan kepada Mu'adz. Tapi kita, kalau ada rakyat yang mendoakan kezaliman untuk kita sebagai wabi, masuk kanan, keluar kiri. Itu kita tak faham tu. Sepatutnya dia kena ambil tahu masalah rakyat. Alangkah baiknya kalau pagi ni YB semua kan. Pesan dia. Allahu Akbar. Golongan yang kaya menindas yang miskin. Macam Nabi SAW, kaya ke miskin? Kaya. Antara bukti kekayaan Nabi ni, Nabi Presiden Madinah. Tuan-tuan, bawah kan kita ada sarapan pagi ya. Jangan lupa ada sarapan pagi.
Nabi ni presiden Madinah. Presiden mana yang tak kaya dalam dunia? Semua presiden kaya. Dan Allah memberi kelebihan kepada Nabi SAW. Setiap harta rampasan perang, Nabi boleh ambil banyak mana yang Nabi nak ambil. Sebab apa? Allah tahu kalau Nabi ambil, Nabi akan pulangkan balik kepada rakyat, kepada ummah. Itulah bukti satu-satunya pemimpin yang tidak mengkayakan diri dan ahli keluarga. Cuba tengok pemimpin Zimbabwe, tak nak cerita Malaysia. Loh. Bila ayah jadi pemimpin, anak tu kaya ke tak kaya? Yang pemimpinnya ayah. Asal orang biasa tak. Bila jadi pemimpin, ya ada gaji, tapi anak-anak dia kaya. Kaya. Tapi Nabi, anak-anak Nabi, isteri Nabi kaya. Sehingga bila Nabi SAW wafat, aku tidak tinggalkan walaupun 1 dinar, walaupun 1 dirham. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, isteri-isteri Nabi dan anak Nabi ni nak meneruskan kehidupan, tak ada duit, mereka gadaikan baju besi Nabi SAW nak sara hidup setelah kewafatan Nabi SAW. Nak cerita bahawa Nabi kaya membelanjakan harta. Itulah ya, golongan yang kaya menindas golongan yang miskin. Mereka tidak bantu orang yang miskin. Dan golongan yang pandai menipu yang jahil. Mereka hendaklah saling tolong-menolong, kasih mengasihi dan bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Menzalimi seseorang adalah menyalahgunakan kuasa atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Tegas kena tegas. Tegas tak bermaksud menzalimi. Saya pernah cerita dulu, kalau orang benci kita, kalau orang benci kita, ataupun kalau kita benci orang disebabkan kita buat baik, kalau orang benci kita sebab kita buat baik, yang itu musuh. Tapi kalau orang benci kita disebabkan kita buat jahat, orang tegur kita buat silap, itu bukan musuh, itu sahabat. Tapi yang itu yang dijadikan musuh. Contoh, kita buat silap, kita tak tutup aurat di khalayak ramai, orang datang tegur kita, bang, tak tutup aurat dia berdosa. Kamu peduli apa? Suka hati akulah. Lalu dia canam merata, dia marah dekat orang yang tegur tadi. Aku benci dengan dia. Sebab apa? Dia boleh tegur aku jangan pakai seluar pendek. Maksudnya yang menegur ini menegur benda yang mungkar. Jadi kalau dia dikira musuh ke tidak? Tak, ini bukan musuh, ini sahabat. Dia nak selamatkan kita daripada dosa. Allah hantar dia kepada kita. Tapi kalau kita buat baik, orang benci, yang ini musuh. Macam Nabi SAW yang bermusuh dengan Nabi, orang tak suka Nabi sebab Nabi banyak melakukan kebaikan. Jadi kalau seorang pemimpin dia berkuasa, orang benci dia disebabkan dia tegas dalam kerja, dia buat baik, yang itu bos yang berjaya. Tapi kalau orang benci dia disebabkan dia memang buat masalah, yang ini bos yang tidak berjaya lah. Begitu juga pemimpin. Maka dengan keadilannya, pasti dia akan mengambil tindakan untuk membela golongan yang lemah. Pasti dia akan mengambil tindakan membela golongan. Oleh sebab itu, doa orang yang dizalimi sangat mustajab dan terus sahaja diterima oleh Allah Ta'ala. Namun, bilakah tindakan keadilan itu akan diambil dan bagaimanakah bentuk tindakannya, semua itu terserahlah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak dilaksanakan di dunia ini, maka akan diselesaikan di hari akhirat nanti. Ya, orang-orang yang berkuasa, orang yang ada pangkat dan sebagainya, kalau buat zalim, menzalimi orang bawahan, walaupun di dunia ini nampak hidup mewah, senang apa semua, mati imam-imam semua datang baca doa, ini satu nasihat pada pemimpin juga. Buat baiklah dengan orang-orang masjid dan imam-imam ni. Esok imam-imam ni juga yang kena kerah baca Quran, baca doa di rumah esok. Arahan, kenapa kena pergi arahan? Hantar 20 orang pergi imam-imam baca doa di rumah pembesar, baca Quran.
Sebab apa? Kematian. Masa hidup dulu tak nak berdamping dengan orang soleh. Bila dah mati, pakat cari orang soleh. Suruh datang rumah. Apa faedahnya? Nak ceritanya, kalau dengan kezaliman yang dia buat, kehidupan dia aman bahagia, ingat, yang itu kadang-kadang istidraj, bukan satu kurniaan yang baik, tapi Allah nak beri sesuatu dalam keadaan Allah benci. Na'udzubillah min dzalik. Takut mati esok, tunggulah azab Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dalam Musnad Ibn Ahmad, Abu Ya'la dan Diya Al-Maqdisi ada riwayat tambahan daripada hadis yang telah disebutkan tadi, yang bermaksud jauhi doa orang yang dizalimi walaupun dia adalah orang kafir. Kalau kita pemimpin di bawah kita ni ada rakyat kita yang bukan Islam, pun kena jauh daripada sumpahan orang kafir ini. Sama juga. Kerana doanya tidak terdinding. Maksudnya doa orang kafir ni pun tak terhijab. Kalau pemimpin itu Muslim, dia menzalimi orang kafir. Sama juga. Cuba bayangkan, sedangkan orang kafir yang dizalimi pun Allah memakbulkan doanya, bagaimana pula keadaannya kalau orang yang fasik dan orang yang beriman dan rajin melakukan ibadah pada Allah Ta'ala. Orang kafir pun Allah dengar doa mereka, apatah lagi orang fasik, orang Islam tapi tak beramal, apatah lagi orang beriman, alim ulama, orang-orang baik, ahli salat, ahli masjid, ini semua orang suci ni. Apatah lagi doa-doa mereka ini Allah pasti akan kabulkan. Jadi sebagai kesimpulannya, tak sempat hadis kedua dah, pukul 7 dah. Saya tengok jemaah dah 5,000 dah. Pukul 7 dah, kita stop lah. Hadis yang akan datang, kuliah akan datang. Jadi saya kesimpulannya, kita semua kena melakukan, kena buat baik kepada orang. Jangan menzalimi orang, jangan menindas orang. Sebab kita takut sumpahan manusia. Kita dengan Allah Ta'ala, kalau kita buat silap, kita boleh doa minta Allah ampunkan dosa. Tapi kalau kita buat silap pada orang, katalah banyak kesilapan kita pada orang, asal orang kita tahu orang benci kita. Kadang saya tak faham lah macam mana kehidupan seorang yang boleh hidup dalam keadaan orang benci dia, orang maki hamun, orang kutuk dia. Tak, dia kata tak apa, aku yang penting aku naik. Malah naik dalam keadaan orang benci. Macam mana hidup gitu? Pula dia zalimi orang pula. Macam mana dia nak pergi minta maaf pada semua orang? Macam mana nak buat? Itu sebab kita kena hindarkan supaya diri kita tidak menzalimi orang dan tidak dibenci orang, dan tidak dirasai orang lain tidak rasa mereka dizalimi disebabkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Sebab doa orang yang dizalimi ini di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Allahu alam. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah, cukup sekali itu yang baik pada Allah, yang kurang di saya sendiri. InsyaAllah hari ini kita ada bacaan Yasin sempena dengan hari ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku di masjid ini. Kita masuk Zuhur pukul 1, InsyaAllah dalam 12 suku, 12.20 tu kita dah start baca Yasin insyaAllah. Jadi bolehlah kita baca, lepas tu sembahyang Jumaat lah dalam waktu itu insyaAllah. Wallahu alam, yang baik pada Allah, yang kurang di saya sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la baina wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillah bil alamin. Barakallahu fikum wa as'adallahu awqatakum ajma'in. Wabillahi al-hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan ada makan pagi di bawah.